Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung lagi subtopik terakhir dalam bab 2 iaitu berat. Biasa kita gunakan istilah berat dalam kehidupan sehari-harian, tapi dari segi fizik, penggunaan perkataan berat tu sebenarnya adalah salah yang kita guna hari-hari. Okey, so macam mana nak tahu, nak lebih kenal berat ni? Okey, cikgu akan buat rujukan ke dalam mengikut buku teks sebab bila cikgu refer kepada banyak-banyak buku, dia ada banyak istilah yang berbeza. Jadi cikgu nak kita stick pada satu-satu definisi. So yang kaedah paling selamat adalah menggunakan buku teks. Okey. Gambar foto 2.11 menunjukkan seorang atlet acara angkat berat menjuak barbel. Daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas barbel itu menyumbang kepada berat barbel itu. Okey, tarikan graviti bumi ini dia bergerak ke arah bawah. Tarikan graviti bumi ini dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah. Ini graviti bumi. Dia tertarik ke pusat bumi. Tarikan graviti bumi. Bertindak ke arah barbel, menyumbang kepada berat barbel. Kenapa kita rasa berat tu? Sebab kita nak tolak, orang ni nak tolak barbel ni ke atas. So dia menentang arah gerakan tarikan graviti bumi. Macam awak lah. Seorang nak tarik ke kanan, seorang nak tarik ke kiri. So kita akan rasa dia punya berat dia tu. Berat dia. Okey. Jadi berat tu menyebabkan kita suka mengangkat dia sebab daya tarikan ke bawah. Kita nak tolak ke atas. Semakin besar daya tarikan dia, semakin susahlah kita nak menolak dia ke atas. Okey. Bila dilepaskan, apa yang berlaku? Barbel tu akan jatuh dengan satu pecutan. Dan pecutan ini dia jatuh dengan satu pecutan. Pecutan. Pecutan ini sebenarnya ialah tarikan pecutan graviti, di mana pada mana-mana permukaan bumi, pecutan graviti dia adalah sama, iaitu 9.81 meter saat kuasa negatif 2. 9.81 meter saat kuasa negatif 2. Okey, menurut hukum gerakan Newton kedua, daya graviti yang bertindak ke atas barbel ialah berat. Pecutan barbel ialah pecutan graviti. Okey, maksudnya kalau dia turun, dia jatuh dengan satu pecutan dan pecutan itu dipanggil pecutan graviti. Kenapa kita panggil dia pecutan graviti? Sebab dia jatuh bebas. Bukan ada apa-apa yang menolak dia ke bawah, dia jatuh sendiri. Dia jatuh bebas dengan satu pecutan yang dipanggil pecutan graviti. Simbolnya ialah G. Tolong alert. Simbol G merujuk kepada pecutan graviti. Ya. Bukan gram, pecutan graviti. Manakala simbol untuk berat ialah W. Dia guna simbol bahasa Inggeris, dia ambil perkataan bahasa Inggeris iaitu weight. W-E-I-G-H-T. Sebab tu penting juga belajar sains dalam bahasa Inggeris. Sebab dia punya simbol-simbol dia semua dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu sambung lagi dengan penerangan tentang berat. So, daripada buku teks, dia memberikan definisi berat ialah kuantiti vektor yang bertindak ke arah pusat bumi. Okey, ni. Ini ialah definisi yang buku teks bagi. So, kita guna definisi inilah. Berat ialah kuantiti vektor yang bertindak ke atas pusat bumi. Di mana unit bagi berat ialah Newton. Dan unit bagi jisim ialah kilogram. So ada perbezaan dekat sini. Unit bagi jisim kilogram ni unit yang kita timbang, ni adalah unit SI.
Unit SI pula dah. Kuantiti asas. Jisim ialah kuantiti asas di mana unitnya ialah kilogram. Unit bagi berat ialah Newton sebab berat ni adalah kuantiti terbitan. Jisim kuantiti asas, berat kuantiti terbitan. Jisim kita boleh dapat daripada alat penimbang. Manakala berat kita dapat daripada pengiraan. Macam mana nak kira berat? W sama dengan mg, di mana m ni merujuk kepada jisim. G ni ialah pecutan graviti. Jisim darab pecutan graviti. Okey, boleh? Berat sama dengan jisim darab pecutan graviti. Di mana apa dia graviti? Yang ni kita nak belajar sikit ni. Pecutan graviti adalah sama dengan berat bahagi jisim. So berat unit dia ialah Newton. Manakala jisim unit dia ialah kilogram. Kita boleh juga tulis sebagai Newton kilogram kuasa tolak 1. Okey, boleh. Cikgu sambung lagi penerangan melalui buku teks. Kuantiti fizik G. So apa G ni tadi? G ni ialah pecutan graviti. Apa dia unit untuk pecutan graviti? Ni tadi kita dah terangkan. Unit bagi pecutan graviti ialah Newton kilogram kuasa tolak 1. Apa dia pecutan graviti ni? Pecutan graviti ialah kekuatan medan graviti. Pecutan graviti juga mewakili kekuatan medan graviti. Maksudnya kalau medan graviti tu kuat, makin lebih dia kuat, maksudnya dia akan jatuh dengan lebih laju. Sebab pecutan dia besar. Kalau kekuatan medan gravitinya kecil, dia kurang kuat, jadi pecutan gravitinya akan perlahan. So, kekuatan medan graviti ialah daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. Okey, kalau soalan minta definisi kekuatan medan graviti. Apa definisi dia? Definisi dia ialah daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. So, kena faham istilah pecutan graviti ataupun kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti ialah daya sebab formula dia N per kilogram. Daya yang bertindak ke atas per unit jisim sebab bawah ni kilogram. Daya yang bertindak per unit jisim disebabkan oleh tarikan graviti. Apa dia kekuatan medan graviti? Daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. Sebab tu penting kena tahu dia punya formula. Daripada formula, dia akan bentukkan ayat kepada definisi. Okey, cikgu ulang lagi sekali, kekuatan medan graviti ialah daya yang bertindak. Kenapa daya ni? Newton ni unit untuk daya. Daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. Okey. Bagi objek di permukaan bumi, kekuatan medan gravitinya ialah 9.81 Newton kilogram kuasa negatif 1. So, kalau dia nak kekuatan medan graviti, pastikan unit dia ialah Newton kilogram kuasa negatif 1. Tapi kalau dia nak pecutan graviti, unit dia akan jadi bila pecutan belakang ni jadi meter saat kuasa negatif 2. So, boleh beza antara dua, nilai dia sama tapi unit yang digunakan berbeza bergantung kepada istilah. Untuk Newton per kilogram, kita guna untuk kekuatan medan graviti. Untuk meter saat kuasa negatif 2, kita guna untuk pecutan graviti. Okey.
Okey, cikgu sambung lagi penerangan cikgu dengan gambar foto angkasawan yang memakai sut angkasawan di bulan. Okey. Angkasawan berasa sukar untuk berjalan di atas permukaan bumi berbanding dengan bulan. Mengapakah keadaan ini berlaku? Kenapa? So, kita kaitkan dengan kekuatan medan graviti. Okey, kekuatan medan graviti di bulan jauh lebih rendah berbanding kekuatan medan graviti di bumi. Sebab tu apabila di bulan, angkasawan akan terapung-rapung sebab tarikan graviti dia sangat lemah. So, dia terapung. Dia ada tarikan, tapi tarikan dia jauh lebih rendah. Berbanding dekat bumi, tarikan graviti dia 9.81. So, sebab tu kalau jatuh bebas, memang sangat cepatlah jatuh kan. Dia jatuh. Tapi kalau dekat bulan, dia jatuh juga tapi dia ambil masa yang lama sebab kekuatan medan graviti di bulan jauh lebih rendah berbanding kekuatan medan graviti di bumi. Maka pecutan graviti di bulan akan lebih rendah berbanding pecutan graviti di bumi. Okey, cikgu harap awak jelas. So, kalau nak penerangan yang lebih, awak boleh pergi kepada pergerakan angkasawan di bulan. Boleh scan barcode di buku teks muka surat 70.